Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan tengok sedikit berkaitan dengan jenis-jenis daun durian lah. Kita akan tengok perbezaan. Okey, tapi sebenarnya susah juga kita nak bezakan secara spesifik setiap daun-daun durian yang kita nak kenal pasti pokok durian melalui daun ni satu benda yang agak susah juga. Cuma saya boleh kongsikan apa yang setakat mana yang saya tahu sajalah. Nah, okey. Jadi kalau seboleh-bolehnya sepatutnya sebelum kita tanam tu kita kenal pasti dulu jenis durian yang kita nak tanam lah. Biasanya dekat kedai kita beli, dia akan beritahu jenis apa dan klon apa lah. Okey, itu lebih baik berbanding kita tanam dulu. Lepas tu barulah kita nak kenal pasti melalui daun. Itu satu kerja yang agak susah lah. Sebab nak kenal pasti betul-betul tu susah juga. Kemudian kita nak kena tunggu dia berbuah, nanti akan makan masa yang lama lah. Okey, ini saya kongsi setakat mana yang saya tahu saja. Jadi mungkin ada tak betul kat mana-mana tu, saya minta maaf lah. Okey, untuk yang pertama berkaitan dengan durian musang king. Okey, ini durian musang king. Untuk daun durian musang king ni biasanya daun dia taklah terlalu besar. Daun dia kecil. Okey, daun dia kecil. Kemudian walaupun daun dia banyak tapi dia tak nampak rimbun lah. Okey, sebab daun dia kecil. Agak kecil lah, tapi taklah sekecil ROI ataupun 101 ataupun Hajar Asmah. Okey, ciri-ciri dia yang biasanya disebut dia ada sedikit beralun di bahagian tepi, beralun di bahagian tepi daun ni. Okey, itu kalau musang king lah. Ciri dia sedikit beralun pada bahagian tepi daun. Dia beralun. Ini bukanlah, ini kena serangan penyakit. Okey, untuk durian musang king. Jadi ada beberapa klon sahaja yang ada di kebun saya ni. Jadi saya hanya akan kongsi beberapa jenis klon sajalah. Okey, ini untuk durian musang king. Kita boleh tengok secara dekat dia punya daun dia lah. Ada sedikit beralun. Dia beralun sedikit di bahagian tepi daun. Okey, ini yang pertama. Yang kedua nanti kita akan tengok durian duri hitam. Kita ambil satu helai. Okey. Okey, ini yang kedua. Yang kedua pokok durian kelun duri hitam. Okey, duri hitam. Ini daun dia. Daun dia ciri yang biasanya disebut adalah bahagian belakang daun ni dia sedikit kekuningan. Dia putih kekuningan. Dia berbeza dengan musang king lah. Okey, ini untuk kelun duri hitam. Kemudian bahagian hujung dia, kita boleh tengok perbezaan dia. Bahagian hujung daun ni, kalau duri hitam dia lebih tajam lah. Dia punya bahagian hujung daun. Okay, ini perbezaan antara duri hitam dan juga musang king. Okay, daun dia pun sedikit taklah sehitam musang king. Dari segi batang dia lebih lembut. Punya ni kulit ni sebenarnya dia lebih lembut. Jadi berhati-hati kalau tanam duri hitam sebab ulat lebih suka makan dia punya batang. Dia akan jadi macam ni. Okay, ini selepas kita buat rawatan. Okay. Ini mujuk sempat dirawat lah. Dia kena kulat pada bahagian batang sebab kulit batang dia lembut. Jadi dah halang-halang sentuh berkaitan dengan daun ni. Saya nak tunjuk juga sedikit berkaitan dengan serangan teritik. Serangan teritik itu ada dah dalam video saya, tapi pokok ni pun dah mula kena serangan. Tapi masih di peringkat awal. Tuan-tuan boleh tengok lah. Dia dah mula kena serangan teritik. Ini peringkat awal. Dia akan jadi
daun berbintik-bintik. Sebab apa dia berbintik? Sebab tuan-tuan boleh tengok lah. Kat bahagian bawah dia dah mula ada teritik. Tu. Okay, tapi di peringkat awal lagi lah ni. Kejap lagi saya akan racun menggunakan racun jenis white oil lah. Perawis white oil. Okay, tu tuan-tuan boleh nampak lah teritik. Kat mana yang dihinggap, daun kat depan akan jadi berbintik-bintik. Okey, itu berkaitan dengan daun durian, duri hitam. Hujung dia tajam. Tajam, hujung ni tajam. Berbanding dengan musangking. Musangking pendek sikit, duri hitam lebih panjang. Ini yang pokok yang ketiga. Kelun yang ketiga, bantai mas ataupun montong lah. Ini agak senang juga kita nak bezakan sebab daun dia antara yang paling besar. Kalau tuan-tuan boleh tengok. Okey, ini daunnya. Antara yang paling besar lah dalam kumpulan durian-durian kelun ni. Durian montong. Jadi secara detailnya saya pun tak pastilah. Tapi setakat yang saya tanam ni, saya nampak memang perbezaan dia yang ketara daun dia besar, sedikit tirus dan juga hujung dia tajam. Hujung dia tajam sama macam duri hitam, tetapi daun dia lebih besar. Lebih besar. Besar dan panjang. Okey, berbanding dengan dua jenis kelun yang saya sebut tadi. Okey, perbezaan. Ini kelun yang berikutnya yang ada di kebun saya ni lah. Okey, yang ini antara yang paling senang kita nak kena pasti sebab dia punya daun dia antara yang paling kecil berbanding dengan kelun-kelun yang lain. Okey, daun dia kecil dan juga tirus. Walaupun dia rimbun, daun dia banyak. Okey, hingga tak nampak lah, dia tak nampak batang kat tengah. Dia jenis memang berdaun banyak dan juga kecil. Saiz dia kita boleh tengok yang kat depan ni. Okey, berbanding dengan kelun-kelun yang lain. Okey, perbezaan dia. Memang kalau tuan-tuan tanam memang kita boleh nampak dengan jelas. Daun IOI ataupun najasmah ni dia lebih kecil. Okey, berbanding dengan yang lain. Kecil-kecil saja daun dia. Okey, berbanding dengan musangking yang saya sebut tadi, ini musangking. Okey, musangking tadi kita tengok daun dia beralun kan, beralun. Nampak, kita boleh nampak lah dia punya daun dia sedikit beralun berbanding dengan IOI tadi, daun dia kecil saja. Okey, perbezaan. Jadi macam di awal video tadi saya beritahu, seboleh-bolehnya, seelok-eloknya kalau kita nak tanam kelun tu kita pastikan terlebih dahulu. Kalau kita beli dengan nursery ataupun kedai yang kita boleh percayai, yang ada kelulusan, itu lebih baik. Okey, sebab kita tanam kemudian kita nak kena pasti melalui daun, itu satu kerja yang agak rumit. Kemudian kalau kita nak tunggu sampai dia berbuah, itu akan makan masa yang lama lah. Kemudian kalau dia berbuah tidak mengikut kelun yang kita tanam, itu akan jadi satu masalah yang lebih besar. Kita tak puas hatilah. Kita tanam kelun lain berbuah dengan hasil yang lain. Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah kalau ada lagi kita akan kongsi berkaitan dengan tip-tip lain ataupun perkara-perkara lain berkaitan dengan durian setakat mana yang saya tahu lah. Okey, itu saja untuk ini. Assalamualaikum.